A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw azlima aw uzlam aw ajhala yujhala alai wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba' Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fi ahkamil hadanah. Wa idza faraqa ar-rajulu zawjatahu wa lahu minha waladun fahiya ahaqqu bi hadanatihi ila 7 sinin. Summa yukhayyaru baina abawayhi fa ayyuhuma ikhtara sullima ilaihi. Baik. Faslun, ini satu fasal pada menyatakan hukum ahkam al-hadanah, iaitu hukum ahkam penjagaan anak. Jadi kita baca matan dulu. Kata musannif, wa idza faraqa ar-rajulu zawjatahu. Ya, ini apabila seorang lelaki itu telah berpisah ataupun menceraikan isterinya, walahu minha waladun, dan dia mempunyai anak hasil perkongsian daripada isteri itu, maka fahiya, maka si ibu tu ahaqqu bihadanatihi, maka si ibu tu lebih layak dan lebih berhak dengan penjagaan anak tersebut sampai bila? Ila 7 sinin, sehinggalah umur anak tu mencapai umur 7 tahun. Kemudian yukhayyaru baina abawaihi, kemudian anak tu diberi pilihan di antara memilih ayah dia ataupun memilih ibu dia. Yukhayyaru baina abawaihi fa ayyuhuma ikhtara sullima ilaihi, maka mana-mana satu yang dia pilih, ayah ataupun ibu, maka diserahkan anak tersebut kepadanya. Kalau dia pilih ayah, kita akan serahkan kepada ayah. Kalau pilih ibu, kita akan serahkan kepada ibu. Jadi ini bab terakhir lah, fasal terakhir dalam fiqh al-munakahat ataupun rubu' munakahat. Jadi fasal yang terakhir iaitu fasal berkaitan dengan penjagaan anak. Jadi dalam Islam ada pensyariatan ataupun kita kata hukum-hukum berkaitan dengan penjagaan anak. Jadi semua ni ada hikmah dia lah. Jadi syarak dia memandang setiap segi, yang mana perkahwinan seorang lelaki dan perempuan boleh jadi berpisah. Boleh jadi perkahwinan seorang lelaki dan perempuan tu berakhir dengan perceraian. Dan bila berlaku berakhir dengan perceraian, sama ada perkahwinan tadi hasil daripada perkahwinan tadi mereka dikurniakan cahaya mata ataupun tidak. Jadi kalau tak ada cahaya mata, tak ada anak, tak apalah yang tu. Tapi bila ada cahaya mata, ada anak, jadi anak ni dia masih tidak pandai lagi untuk mengurus diri. Dia tak pandai nak makan sendiri, tak pandai nak minum sendiri, tak pandai nak istinja sendiri. Jadi syariat letakkan siapa yang layaknya menjaga dan memelihara anak tersebut, nak mentadbir, nak mengurus tadbir urusan budak tu sampailah dia pandai buat
perkara-perkara yang kita sebutkan tadi itu dia pandai buat sendiri. Dia pandai urus urusan dia sendiri. Jadi ada peraturan lah dalam dalam syarak yang menentukan siapa yang bertanggungjawab. Ada syarat-syarat dia yang kita akan lihat nanti, yang akan disebut oleh musannif rahimahullah. Baik. Jadi kata kita baca kalam syarih. Kata syarih rahimahullah, wahya, iaitu al-hadanah tu. Wahya al-hadanah tu lughatan, pada lughah, ma'khuzatun minal hidni. Ma'khuzatun minal hidni. Diambil daripada perkataan hidn, dengan dibaca dengan hal keadaan dibaca dengan kasrahkan hak. Minal hidni. Apa maksud al-hidnu ni? Wa huwa, al-hidnu tu, al-janbu, dengan mana lambung. Lambung. Wa masalah saya rahmat. Baik, dengan mana lambung? Dengan mana lambung ataupun tepi, lambung badan, tepi badan. Kenapa dinamakan, apa munasabah dinamakan, diambil daripada perkataan ni, lidhammil hadinati tifla ilaihi. Kerana memeluk ataupun mendakap oleh orang yang mengasuh, orang yang menjaga tu, dia dakap, dia akan peluk akan budak tu kepada aljanbi tu. Jadi penjaga ataupun pengasuh. Jadi dia akan peluk anak dia tu, letak di lambung dia. Jadi itu munasabah perkataan tersebut. Itu pada lughah. Lidhammi wa huwa al-hidnu tu al-janbu lidhammil hadinati at-tifla ilaihi, ilal janbi. Wa syar'an, pada syarak dia takrifkan dalam ni, hifzu man la yastaqillu bi amrihi. Hifzu man la yastaqillu bi amri nafsihi amma yu'dhihi li adami tamyizihi, katiflin wa kabirin wa majnun. Tu dalam nuskhah ana nak tanya, dalam nuskhah siapa yang pakai nama apa, siapa yang pakai tabaah Darul Minhaj, Azimi Darul Minhaj kan? Tolong baca Ustaz. Hifzu man la yastaqillu bi amri nafsihi amma yu'dhihi, lepas tu li adami tamyizihi katiflin. Cuba. Okey. Wa kabirin majnuniyat. Tak ada waw kan? Okey, sini ada waw. Okey. Nusrah yang lain Darul Darul Sobah apa tu? Ada waw tak itu? Nusrah lain selain daripada Darul Kutub Ilmiah. Tak ada Teddy bear tak? Astaghfirullahaladzim. Wow antara. Okey, jadi tak ada mungkin ni ada tambahan lah dalam ni. Dalam hasyiah pun tak ada juga. Azimi, dalam hasyiah ada.
Takutlah hasyiah ada pula. Tengok dekat man tak ada agak. Okey. Betul. Hasyiah tak ada agak. Okey, baik. Nak takkidkan sebab dalam hasyiah ada, dalam syarah pun ada. Jadi takut ni lah, hak lain pun ada juga. Sebab duk asal tak ada. Dari segi nak letak kabir majnun, sebab kabir orang besar yang gila, dia tak pandai mengurus diri. Jadi ada orang yang akan menguruskan. Okey. Itu pada syarak. Al-hadanah tu hifzu man la yastaqillu bi amri nafsihi amma yu'dhihi li'adami tamyizihi katiflin wa kabirin majnun. Tu baru tak tamyiz. Tapi kalau tengok pada takrif yang ana bagi tu dalam tulisan tu, ana pun tak ingat ambil kat mana. Dalam tu juga dalam hasyiah. Dalam hasyiah tu cuba tengok kat syar'an tu. Tengok kat syar'an. Sebab dia bagi dalam takrif ni hifzu, maknanya memelihara. Memelihara orang yang tak pandai mengurus diri dia lagi. Mengurus orang yang tidak pandai mengurus diri dia daripada perkara-perkara yang menyakitinya. Sebab dia li'adami tamyizihi, sebab ketiadaan tamyiznya orang tersebut. Contoh dia apa? Katiflin wa kabirin majnun, seperti budak-budak dan juga orang besar yang gila. Jadi takrif, dia kata takrif yang disebut oleh syarih itu, dia kata ta'rifun bil lazim. Kata ta'rifun bil lazim. Fa innahu yalzamu minha, maka sesungguhnya lazim daripada hadanah itu hifzul mahdhun wa huwal maqsudu minha. Lazim daripada hadanah, penjagaan itu memelihara budak yang diasuh ataupun budak yang dijaga tu. Wa huwal maqsudu, dan itulah yang dimaksudkan daripada hadanah tersebut. Jadi takrif tu dia takrif dengan lazim. Apa yang lazim daripada hadanah tu? Iaitu menjaga, memelihara. Adapun takrif dia bil haqiqah, takrif hadanah bil haqiqah, dia kata tarbiyatu man la yastaqillu bi umurihi bi fi'li ma yuslihuhu wa daf'i ma yadurruhu. Jadi sebab tu yang ana tulis itu, hak dalam tu lah ana tak ambil takrif dalam daripada syarah, saya ambil daripada muhasyi. Iaitu memelihara dan mendidik orang yang, kalau kita sebut bahasa ni, kita mentarbiah lah. Mentarbiah. Memelihara dan mendidik orang yang tidak mampu mengurus urusannya sendiri dengan melakukan perkara yang sesuai dengan perkembangan dirinya dan menolak perkara yang memudaratkannya. Itu takrif bil haqiqah bagi al-hadanah. Baik. Kemudian baru masuk kalam jelas situ. Baik. Okey, saya situ jelas. Jadi diketahui daripada takrif tu, dalam tu pun ada sebut, diketahui daripada takrif tersebut, maknanya apa yang wajib ke atas al-hadinah, apa yang mesti dibuat ke atas hadinah, orang yang memelihara tu adalah perbuatan. Perbuatan seperti basuh jasad kanak-kanak tersebut, ataupun pakaian dia, lepas tu pakai minyak dia, pakai celak, ataupun ikat dia di buayan, lepas tu gerakkan buayan nak bagi dia tidur dan sebagainya. Itulah maknanya pekerjaan dia. Semualah kencing berak apa semua dia tu, dia tak pandai basuh, tak pandai nak bersihkan diri dia. Jadi semua tu
benda yang perlu dilakukan oleh al-hadinah, orang yang memelihara dia, iaitu si ibu lah, si ibu yang lebih layak. Kita akan baca dalam matan. Baik, kata musannif rahimahullah, wa idza faraqa ar-rajulu zawjatahu wa lahu minha waladun. Jadi apabila seorang lelaki berpisah dengan isteri dia dengan penceraian, dengan penceraian, wa sallallahu Muhammad, walahu minha waladun, sedangkan si suami itu mempunyai anak hasil daripada perkongsian dengan isteri tersebut, fahiya ahaqqu bihadanati, maka si ibu tu lebih berhak dan lebih layak dengan memelihara anak tersebut. Bihadanati ay tanmiyatihi, maknanya lebih layak menjaganya, iaitu membesarkannya, bima yuslihuhu, iaitu membesarkan anak tersebut dengan apa yang patutlah bagi anak tersebut, bita'ahudihi, dengan menjaganya, dengan bagi makan, dengan bagi minum, bita'amihi wa syarabihi. Yang situ masalah bita'amihi wa syarabihi itu ada kritik sikit daripada Muhasyi. Dia kata aulanya, dia kata bi'ita'amihi wa sakyihi. Sebab kita nak bagi makna dia jaga anak tersebut dengan bagi makan dan bagi minum. Jadi dia menjaga anak tersebut dengan bagi makan, bagi minum, wa ghasli badanihi, dan mandikan dia, wa thawbihi, dan basuh pakaian dia, wa tamridihi, dan merawatnya kalau sakit, wa ghairi dhalika min masalihihi, dan selain daripada yang demikian tu, daripada masalah-masalah budak tu. Itulah yang dimaksudkan dengan bima yuslihuhu, iaitu membesarkannya dengan apa yang patut, maknanya apa yang baik bagi maslahah dia, sesuatu yang patut dan yang sesuai dengan perkembangan diri budak tersebut. Jadi pekerjaan tu, siapa yang lebih layak, ibu ataupun ayah? Yang lebih layak adalah si ibu. Jadi pekerjaan yang kita sebut tadi, itulah dia kena buat. Okey. Jadi yang dia kena buat fa'il. Yang dia kena buat adalah fa'il. Jadi dalam fa'il basuh, pakai celak apa semua tadi, maka di situ mestilah ada sabun. Mesti nak gunakan sabun, nak beli celak dan sebagainya. Baik, perbelanjaan benda-benda tersebut atas siapa? Perbelanjaan tersebut ke atas siapa? Jadi perbelanjaan tersebut, kata syarah, wa mu'natul hadanati ala man alaihi nafaqatut tifli. Jadi perbelanjaan penjagaan anak tu atas orang yang atas orang yang bertanggungjawab ke atas nafkah budak. Atas orang yang bertanggungjawab ke atas nafkah budak tersebut. Siapa yang bertanggungjawab ke atas nafkah budak? Ayah. Jadi benda-benda tu siapa yang tanggungjawab? Yang tanggungjawab adalah si ayah. Tapi si ayah tu dia bertanggungjawab ke atas nafkah tu kalau budak tu tidak ada duit. Tapi kalau budak tu ada duit, maka mu'nah al-hadanah tu pada boleh diambil daripada harta budak tersebut. Budak ataupun orang gila. Sebab tu dalam hasyiah pada kata qauluhu wa mu'natul hadanah ala man alaihi nafaqatut tifli tu, cuba tengok situ. Qauluhu wa mu'natul hadanah ala man alaihi nafaqatut tifli ai awil majnun. Budak ataupun orang gila, kama taqaddama fi kalamihi. Wa mahallu dhalika ma lam yakun lahu mal. Wa mahallu dhalika
ma lam yakun lahu mal. Apa ni dan apa ni tempat yang kita kata ayah tu nafkah tu adalah ke atas orang yang bukan apa ni tempat yang kita kata perbelanjaan penjagaan anak tu ke atas ayah, ke atas orang yang tanggung nafkah dia, itu tempat tu adalah sekiranya pada si anak tu tidak ada harta. Jadi selama mana anak tu tidak ada harta, malam yakun lahu mal, wa illa in yakun lahu mal, yang jika ada baginya harta, fahiya, maka famu'natul hadanah tu fi malihi, fi mali tifli, pada itu pada harta, pada kita ambil daripada harta budak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, jelas situ. Baik. Kemudian tadi kita cakap ibu lebih layak dan lebih berhak memelihara anak kalau berlaku penceraian antara mak ayah dia tu. Baik, boleh tak mak tu tak mau jaga anak? Maknanya dia imtanaat. Maknanya dia menegah diri dia daripada jaga anak. Boleh ke tak boleh? Okey, ada keadaan boleh, ada keadaan tak boleh. Kita tengok dalam kalam syarah. Wa idzam tana'atiz zaujatu min hadanati waladiha intaqalat al hadanatu li ummahatiha. Dan apabila si isteri itu, mak budak tu, menegah daripada memelihara anak dia, intaqalatil hadanatu li ummahatiha, maka berpindahlah hak penjagaan anak tu kepada ibu dia. Maknanya kepada ibu, kepada nenek budak tu lah. Nenek, lepas tu moyang, dan seterusnya lah. Jadi kita akan raikan yang mana lebih dekat dulu. Jadi yang lebih dekat nenek. Selepas mak, nenek. Ini ibu kepada ibu. Lepas nenek, moyang. Dan seterusnya. Jadi berpindah kepada nenek. Kalau si ibu dia tak mau jaga anak dia. Jadi kita faham daripada situ, si ibu tidak dipaksa untuk jaga anak. Si ibu tidak dipaksa untuk jaga anak. Okey. Tapi itu ada kait lah. Ada kait. Si ibu tidak dipaksa untuk jaga anak selama mana orang yang wajib bagi nafkah kepada budak tu, yang selama mana nafkah budak tu, tanggungjawab nafkah budak tu adalah ke atas ayah. Maknanya selain daripada ibu. Adapun kalaulah nafkah budak tu kena ke atas ibu, seperti ayah dia tu dah mati ke contohnya, maka waktu tu mak wajib jaga anak. Itu keadaan yang tak boleh. Dia nak tolak. Adapun katalah ayah dia masih ada lagi, jadi nafkah budak tu wajib ke atas ayah. Maknanya ayah tu masih ada lagi lah. Jadi waktu ni si ibu ni boleh untuk tak mau menolak daripada memelihara anak tersebut. Tapi katalah ayah ni pun dah tak ada, mati dah, dan nafkah tu kena kepada si ibu, maka waktu tu ibu wajib jaga anak tersebut. Dia tidak boleh menegah diri daripada memelihara budak tu, daripada memelihara anak dia. Tengok dalam qauluhu wa idzam tana'at, apabila si zaujah tu, zaujah kepada suami tadi yang menceraikan anak tu, yang merupakan ibu kepada budak tu, imtana'at, menegah daripada memelihara anak, au ghabat, ataupun dia ghaib, atau matat, ataupun mati, au junat, ataupun gila, maka berpindahlah hadanah kepada nenek dia, nenek budak tu.
Lepas tu bawah sikit, wa qauluhu intaqalatil hadanatu li ummiha. Jadi wa qauluhu intaqalat al hadanah li ummiha ay li annam tinaaha yuskitu hadanataha. Kenapa berpindah? Kerana imtina' menegah diri dia daripada memelihara budak tu menggugurkan hak penjagaan anak. Wa afada dzalika annaha la tujbaru 'alaiha indal imtina'. Jadi bagi fahamlah perkataan tersebut bahwasanya si ibu tu tidak dipaksa ke atasnya ketika mana dia menegah diri daripada memelihara anak. Perkaranya macam tu ke? Wa huwa kadzalik. Yani wal amru kadzalik. Lakinnahu muqayyadun bima idza lam tajib an-nafaqatu 'alaiha. Tetapi tak dipaksa tu adamul ijbar tu muqayyad. Maknanya dikaitkan dikaitkan dengan barang dengan masalah apabila dia tidak wajib nafkah ke atas si ibu. Wa illa, dan jika tidak dengan bahasanya wajib nafkah ke atas si ibu, ka'allam yakun lahu malun wala abun, waktu tu ujbirat. Waktu tu dia kena paksa jaga. Li'annaha min jumlatin nafaqah fahiya hina izin kal abi. Karena waktu tu hadanah tu dia termasuk daripada jumlah termasuk daripada nafkah. Maka ibu pada ketika tu seperti ayah. Baik, habis itu. Kemudian sampai bilakah hadanah ni berlanjutan? Wa tastamiru hadanatu zaujah ila mudhi 7 sinin. Dan berterusanlah hak penjagaan anak tu kepada si ibu, murad zaujah tu ibu budak tu lah, kepada si ibu tu sehinggalah berlalunya 7 tahun. Sehinggalah berlalu 7 tahun. Kenapa dia takbirkan dengan 7 tahun? Memang kena 7 tahun ke? Jadi kata syarah, wa abbara biha al-musannifu rahimahullah, dan musannif dia takbirkan dengan 7 tahun. Jadi ha tu kena as-7 sinin. Jadi dia takbirkan dengan 7 tahun tu sebab tamyiz kebiasaannya berlaku pada ketika umur 7 tahun. Li'anna tamyiz yaqa'u fiha ghaliban. Kerana tamyiz tu berlaku pada ketika 7 tahun tu, pada ghalib. Tapi sebenarnya hukum tu dia bukannya mesti 7 tahun. Dia putaran hukum tu dia lihat pada tamyiz. Al-madar tu ala tamyiz. Sebab tu kata syarah, lakin al-madaru inama huwa ala tamyiz. Sawa'un hasala qabla 7 sinin aw ba'daha. Jadi tempat putaran hukumnya adalah pada tamyiz. Kalau budak tu berlaku tamyiz sebelum 7 tahun, maka berakhirlah hadanah ibu tadi. Berakhir hadanah ibu tadi. Maka budak tu boleh diberi pilih sama ada nak pilih ibu ataupun nak pilih ayah. Nak pilih ibu ataupun nak pilih ayah. Jadi musannif sebut 7 tahun tu bukan mesti 7 tahun. Dia sebut 7 tahun sebab ghalib budak tamyiz 7 tahun. Okey, atas umur yang disebut oleh pengarang ni 7 tahun. Lepas sampai 7 tahun, selepas tu buat apa? Summa ba'daha, yani ba'da 7 sinin, yukhayyarul mumayyizu baina abawaihi. Budak tadi yang dah mumayyiz tu diberi pilih antara kedua ibu bapanya. Fa ayyuhum ikhtara sulima ilaihi, maka mana satu yang dia pilih diserahkan ia kepadanya. Jadi kalau dia pilih ibu, serah pada ibu. Kalau pilih ayah, serah kepada ayah. Tapi apa masalah Sayyidina Muhammad, syarat nak bagi pilih itu bukan semata-mata tamyiz sahaja. Bukan semata-mata tamyiz. Ulama kata dia kena ada satu lagi syarat. Yang pertama tamyiz lah. Sama ada tamyiz 7 tahun tu tak syarat.
Dia tamyiz sama ada berlaku 7 tahun ataupun pada umur 7 tahun ataupun sebelum 7 tahun. Hatta kalau 7 tahun tak tamyiz lagi, maka waktu tu tak diberi pilih lagi. Tempat nak kata hukum kita nak bagi dia pilih itu, yang pertama sekali tamyiz. Dan yang kedua, ma'rifah sababil ikhtiyar. Maknanya makrifah pengetahuan sebab dia memilih. Kenapa dia pilih ibu, kenapa dia pilih ayah. Kalau dia pun masih pening-pening lagi, dia pun tak tahu sebab dia memilih lagi, maka waktu tu tak diberi pilih. Dia tu ada pengetahuan dan sebab kenapa dia memilih ibu, memilih ayah. Dekat mana habuan yang dia dapat lebih antara ibu dan ayah. Jadi kalau asbab ikhtiar tu, makrifat asbab ikhtiar tu tidak berlaku lagi walaupun dah tamyiz, maka ditakhirkan. Pemilihan tersebut. Baik. Qala syarih rahimahullah, fa in kana fi ahadi, ya. Ada soalan ke? Ya. Ya. Allah, sekat dah. Okey, sekali lagi. Terkeluar pula. Sekejap. Ya. Apa dia ni? Baik. Okey, sambung. Jadi kata syarah rahimahullah, fa in kana fi ahadi al-abawaini naqsun ka jununin fal haqqu li akhar. Maka jika ada jika ada pada salah seorang daripada kedua ibu bapa tu ada kekurangan seperti gila, maka hak penjagaan anak tu sabit bagi yang seorang lagi. Ada pada mak, asalnya hak penjagaan pada mak, maka berpindahlah kepada ayah. Madaman naqsu qa'iman bi, selama mana sifat kekurangan tu yang menjatuhkan kelayakan dia untuk jaga anak tu masih ada pada ibu. Contoh, itu sebagai contoh lah. Kata kalau ibu yang layak. Wa idza lam yakun al-abu mawjudan, katalah mak dia ada gila. Jadi ada sifat gila pada mak dia. Jadi selama mana sifat gila tu ada pada mak dia tak layak nak jaga anak. Maka berpindah kepada ayah. Tapi katalah ayah tak ada. Wa idza lam yakun al-abu mawjudan khuyyiral waladu bainal jaddi wal Ustaz, ni kan masalah ni. Sat lah. Bukan ni. Berkat dengan masalah takhir lagi tadi. Okey. Masalah takhir tadi, okey. Afwan. Mumayyiz tadi, budak tu dah mumayyiz, dah pandai pilih, dah ada makrifah ikhtiar, sebab ikhtiar, maka dia diberi pilih sama ada mak ataupun ayah dia. Jadi siapa yang dipilih, maka budak tu akan diserahkan kepada orang tu lah. Tapi katalah berlaku ada pada salah satu abawaihi tu
berlaku pada orang yang dipilih itu ada naqs, ada kekurangan, jadi gila ke, maka hak tu akan berpindah kepada yang lain lah, selama mana kekurangan tu ada pada hak penjaga awal tadi. Baik, katalah ibu tak ada. Kan, katalah ibu tak ada. Bukan, ibu tak ada, ayah tak ada. Ni masalah takhir tadi. Katalah ayah tak ada, maka pada ketika tu diberi pilih anak tu antara jad dan juga antara datuk dan juga dan juga ibu. Dan kamu nak pilih duduk dengan ibu ataupun nak duduk dengan atuk. Okey. Wa kadza yaqa'u at-takhyir bainal wa man 'alaihi hasyiyatin nasab ka akhin wa am. Begitu juga berlaku takhyir di antara ibu dan juga di antara orang yang hasyiatin nasab. Nak terjemah macam mana hasyiah nasab ni? Hasyiah ni apa dia yang lebih tepat sikit? Ya, maknanya nak kata am apa semua tu lah. Ni bukan hasyiah. Hasyiah ni aqarib ataupun aqarib nasab lah kita kata. Ataupun berlaku takhyir. Berlaku takhyir antara ibu dan juga kaum kerabat nasab. Seperti seperti saudara dan juga bapa saudara. Jadi nak kena tengok sekali lagi ya. Oh, ni masalah kalau tak ada jad. Dia kata begitu juga berlaku takhir antara ibu dan juga antara kaum kerabat nasab. Ni disebut dalam ni ketika mana ketiadaan datuk. Jadi boleh berlaku pemilihan antara ibu dan juga saudara bagi si ayah tu lah. Kan ini. Kita tengok sekali lagi ya. Kok tersilap. Nak susun tadi turutan dia tadi. Tak dan. Apalah, biarlah elok yang tu. Baik, wa syara'itul hadanati sab'un. Pergi kepada syarat hadanah. Jadi syarat hadanah itu syarat penjagaan anak ada 7. Yang pertama dia kata ahaduha al-aqlu. Yang pertama akal lah. Maka fala hadanata li majnunatin, maka tidak ada hak penjagaan anak bagi perempuan yang gila. Jadi kalau ibu tu seorang gila, maka tidak ada hak penjagaan anak kepada dia. Atbaqa junuduha awin qata'a. Sama ada gila dia tu gila yang berterusan. Atbaqa junuduha maksudnya gila yang berterusan, awin qata'a ataupun gila dia terputus-putus. Ada waktu dia gila, ada waktu dia okey, ada waktu gila, ada waktu okey. Pun sama juga, kecuali kalau gilanya tu sedikit sangat. Sedikit sangat, dia beri contoh seperti sehari dalam setahun. Dalam setahun tu ada sekali tu dia jadi my hal dia jadi tak betul. Waktu tu dia punya hak penjagaan anak tak jatuh. Fa in qalla jununuha ka yaumin fi sanatin lam yabtul haqqul hadanata bidzalika. Maka jika sedikit gilanya seperti satu hari dalam setahun, maka tidak batal hak penjagaan anak dengan sebab gila tersebut. Cuma waktu gila tu akan berpindah kepada, akan ada orang lain yang jagalah, akan berpindah kepada wali dia. Wasani al-hurriyah, dan yang kedua merdeka. Yang kedua merdeka. Fala hadanata li raqiqah, maka tidak ada hak penjagaan anak kepada kita kata hamba perempuan. Kepada hamba perempuan. Begitu juga hamba, tak kira lah hamba lelaki ke kan. Cuma di sini dia khususkan kepada ibu.
Sebab hak yang asalnya tu kan pada ibu. Ini sebenarnya kena juga pada kalau ayah tu hamba, sama juga tidak ada hak. Sebab orang hamba ni dia bukan laisa ahlan lil wilayah. Dia bukan ahli bagi wilayah penguasaan. Mereka tu di bawah kekuasaan orang dah. Cuma ni dalam syarah ni dia khususkan kepada nampaknya dia khususkan kepada perempuan, kepada ibu tu lah. Sebab dia asal hak penjagaan anak tu pada ibu. Jadi tidak ada hak penjagaan anak bagi raqiqah, bagi ibu yang merdeka. Wa in adina laha sayyiduha fil hadanah. Walaupun kita kata dia punya tok ketua dia, tuan dia bagi izin pada penjagaan anak tersebut, syarak tak bagi. Wasalisu ad-din, yang ketiga agama. Agama, fala hadanata li kafirin ala muslim. Maka tidak ada hak penjagaan anak bagi ibu yang kafirah. Ibu yang kafirah ke atas anak yang muslim. Jadi kalau anak tu Islam, contohlah mak ayah sekarang ni mak kafir, ayah Islam. Jadi anak dia akan ikut agama yang paling mulia di antara dua ibu bapa tu. Jadi agama yang paling mulia adalah agama Islam, maka anak tu akan ikut ayah. Jadi hak penjaga anak tu tak sabit kepada mak. Sebab tak cukup syarat, iaitu agama Islam tu tak ada. Warabi'u, dan yang keempat, wal khamisu, yang keempat dan yang kelima, al-iffatu wal amanah. Al-iffah dan juga amanah. Iffah ni kita kata memelihara diri dah. Lepas tu amanah. Dua ni kita boleh takbirkan dengan satu perkataan, iaitu al-adalah. Kita boleh takbirkan dengan satu perkataan adalah al-adalah. Maknanya si penjaga tu mestilah orang yang kita kata orang yang adil. Dia jaga kehormatan diri dia dan pegangan agama dia baik. Dia bukan orang yang fasiqah, bukan orang yang fasik. Sebab tu kata syarih, fala hadanata li fasiqah, maka tidak ada hak penjagaan anak bagi perempuan yang fasik. Kemudian kita kata syarat dia al-adalah. Jadi adalah ada dua, ada adalah batinah dan ada adalah zahirah. Apa beza adalah batinah dengan adalah zahirah? Adalah batinah iaitu adalah batinah dia sabit dengan perkataan muzakkin. Bahasa Melayu dia ada pujian ataupun ada orang yang mensabitkan, kata orang ni bagus, orang ni baik. Itu adalah batinah. Adapun adalah zahirah, cukup dia punya zahir dia, baik, maka kita hukumkan berdasarkan zahir. Itu adalah zahirah. Dalam hasyiah tu disebut wala yushtaratu fil hadanah tahaqququl adalatil batinah ay allati sabatat indal qadi biqaulil muzakkin. Adalah batinah iaitu adalah yang sabit di sisi qadi dengan perkataan muzakkin. Anda tak ingat bahasa Melayu dia muzakki tu, yang lebih tepatlah dalam masalah ni. Bahkan dia kata memadai adalah yang zahirah. Maknanya adalah zahirah ni diketahui dengan dia macam mana pergaulan dia dengan orang ramai. Jadi cukup tengok dia pergaulan dia dengan orang ramai, elok dia punya pergaulan dan sebagainya dari segi zahirnya, maka itu dah cukup. Itu adalah zahirah. Jadi masalah adalah ni, adakah disyaratkan adalah berkaitan dengan adalah ni, adakah disyaratkan adalah batinah
ataupun tidak? Jawabnya tidak. Memadar dengan adalah zahirah. Wala yushtaratu fil hadanah tahaqququl adalatil batinah bal takfi al adalatul zahirah. Cukup zahir dia baik, dah memadar. Wasadisu al-iqamatu fi baladin mumayyiz. Kemudian tu ada tafsir dia lagi lah, tafrek daripada situ lagi. Kalau apa ni ada tohmahan ke daripada pihak satu lagi kata dia tu tak adil ke apa semua, dia bawa datang bukti, di situ akan jadi panjang lagi. Cuma apa ni, kalau tak ada apa-apa, cukup dengan adalah zahirah, memadar dengan tu. Tak disyaratkan adalah batinah. Yang keenam, al-iqamah fi baladil mumayyiz. Apa ni orang yang menjaga anak tu, apa ni, dia bermukim. Orang yang dapat hak penjagaan anak tu, dia bermukim di negeri tempat budak tu duduk. Jadi katalah si ibu yang dapat hak menjaga anak, dia nak bermusafir, nak pergi buat haji ke, ataupun musafir ni ada dua. Satu musafir kerana hajat, maknanya dia musafir, dia keluar daripada negeri dia, kemudian dia akan pulang semula. Ada musafir yang kedua, itu musafir pindah terus daripada tempat tersebut. Baik, yang kita nak apa ni, jadi yang dia nak sebut ni, yang syarah nak sebut ni tentang safar hajat, iaitu safar, si penjaga dia safar ke satu tempat kerana ada hajat, kemudian dia akan balik semula ke tempat dia. Jadi apa ni, kita disebut dalam ni syarat dia, syarat yang keenam, syarat nak memelihara anak ni adalah al-iqamah fi badalil mumayyiz, iaitu bermukim di negeri hak budak tu duduk. Okey, jadi katalah ibu ni dia memang bermukim, sekarang ni dia bermukim di tempat budak tu duduk. Lepas tu dia nak musafir, dan musafir itu kerana hajat. Musafir kerana berpindah tu kita akan bincang lagi. Musafir dia kerana hajat, buat haji ke ataupun selain daripada tu, maka pada ketika tu ibu yang apa ni nak memusafir tu, anak dia tak dia tak bawa sekali. Anak dia ditinggalkan, diserahkan kepada ibu, kepada nenek sepanjang ketiadaan tu. Anak tu dia akan berada bersama orang yang bermukim dengan anak tu. Jadi kalau nisbah kata mak dia tadi tu nak pi tempat lain, maka dia tinggalkan kepada nenek dia. Kalau safar pindah, itu kita akan tengok lagi. Kata syarah apa ni, as-sadisu al-iqamatu fi baladil mumayyiz bi an yakuna abawahu muqimaini fi baladin wahid. Dengan bahasanya kedua ibu ayah dia bermukim di di satu tempat, di negeri yang satu. Falau arada ahaduhuma safara hajatin, maka kalau berkehendak salah satu tu bermusafir sebagai arada safara hajatin, dia berhajat kepada safar hajat, ke hajjin wa tijaratin, seperti pi buat haji ataupun tijarah ke, tawilan kana safaru aw qasiran, sekejap ataupun lama permusafiran tersebut, kana al-waladul mumayyiz wa ghairuhu ma'al muqim minal abawain hatta ya'udal musafiru minhuma, maka adalah anak yang mumayyiz tu ataupun selainnya, seperti orang gila yang orang besar yang gila tadi di awal-awal kita bahaskan tadi kan, mana yang tak pandai, yang dia tak pandai urus diri, sama ada mumayyiz ataupun orang besar yang gila. Jadi walad mumayyiz dan selain daripada dia ni,
ma'al mukim, bersama dengan orang yang bermukim, minal abawain, daripada kedua ibu bapa tu. Yang ni disebut daripada kedua ibu bapa, tapi ada dalam kitab lain sebut bersama dengan nenek. Kerana tak tengok lagi lah kitab-kitab yang lain. Tak cuba rujuk lagi yang lain. Jadi dia akan bersama dengan orang yang bermukim. Anak tadi itu akan bersama dengan orang yang bermukim daripada kedua ibu bapa dia. Ikutlah siapa yang ada kan. Dia akan bersama yang bermukim sampailah orang yang bermusafir yang ada hak penjagaan anak tu balik. Itu masalah safar hajah. Walau arada ahadul abawaini safara naklah. Jadi kalau salah seorang daripada kedua ibu bapa tu berkehendak untuk bermusafir, pindah. Musafir pindah. Pindah daripada tempat dia bermukim itu pergi ke tempat yang lain. Maka pada ketika ni fal abu aula minal bihadanatihi. Maka si ayah lebih aula daripada ibu, lebih aula memelihara anak tersebut. Maka dia boleh ambil anak tersebut daripada si ibu, fayantazi'uhu minha. Maka dia boleh ambil akan anak tersebut daripada si ibu. Sebab kerana nak memelihara nasab. Kerana nak memelihara nasab. Kerana takut kalau dia dengan ibu dia tak terjaga nasabnya, maka Allahumma salli Muhammad, aulanya diberikan aulanya kepada si ayah. Baik, wasyartu sabi', syarat yang terakhir al-khulu, ay khulu ummil mumayyiz min zaujin laisa min maharimi tifli. Yang ketujuh ni yang terakhir, kita kata sunyi. Kalau nak syarahnya sunyilah. Sunyi ibu kanak-kanak tadi itu daripada suami baru yang bukan daripada mahramnya. Bukan daripada mahram budak tersebut. Dengan kata lain, ibu tu tidak berkahwin dengan lelaki lain yang bukan daripada mahram budak tersebut. Tapi sini ada ni sikitlah, ada kritikan sedikit pada perkataan laisa min maharimit tifli. Dia kata suami tidak berkahwin dengan suami lain yang bukan daripada mahram, yang bukan daripada mahram budak, bukan daripada mahram budak tersebut. Jadi mafhumnya kalau dia kahwin dengan orang lelaki daripada mahram budak tersebut, hak penjagaan tu tak hilang. Okey, tak apalah yang tu. Cuma bila dia tamsilkan, dia bagi contoh yang dia bagi contoh si ibu dia kahwin dengan bukan mahram budak tersebut, tapi dalam masa yang sama dia punya hak penjagaan anak tak jatuh. Hak penjagaan anak tak jatuh. Tak apa, sebelum tu biar kita ambil yang dalam nota tu dulu. Tu mudah nak bagi faham dulu. Jadi yang syarat yang ketujuh, ibu tak berkahwin dengan lelaki lain. Jadi hak penjagaan anak akan gugur bagi si ibu jika ibu tu berkahwin lain. Walaupun dia tidak disetubuhi pun dengan suami baru dia tu. Okey. Dan juga
gugur juga hak penjagaan anak tu, walaupun suami baru tu reda kata anak tiri dia boleh duduk dengan dia, akan gugur juga dia punya hak penjagaan anak. Hak penjagaan anak akan berpindah pada orang lain. Ini berdasarkan hadis Nabi tadilah. Nabi kata anti ahakku bihi malam tankihi. Kamu lebih berhak dengan anak ni selagi mana kamu tidak berkahwin. Cuma ada pengecualian lah. Ada dua keadaan yang dikecualikan daripada gugur hak penjagaan anak bagi ke atas si ibu tu, walaupun ibu tu dah berkahwin lain. Okey, keadaan yang pertama, bapa kandung dan bapa tiri kepada anak tersebut bersetuju anak tu tinggal bersama dengan ibu. Contohlah kita Zaid dengan Fatimah, dia nak kahwin dengan Fatimah dia ada anak kan. Jadi dia tak mau, Fatimah ni tak mau kahwin. Dia kata kalau aku kahwin, hak penjagaan anak ni aku tak dapat. Jadi Zaid kata tak apalah, aku pergi jumpa bekas suami kamu, aku akan sembang dengan dia. Jadi Zaid ni dia pergi jumpa bekas suami dia, Bakar contohnya. Dia cakap aku nak kahwin dengan Fatimah. Aku nak kahwin dengan Fatimah. Lepas tu nak bagi tahu lah, lepas tu dia cakap lah pasal penjagaan anak apa semua tu. Jadi bapa kandung dia tu, Bakar ni, bapa kandung anak ni setuju untuk anak tu tinggal bersama dengan ibu. Bapa tiri ni pun setuju anak tu tinggal bersama dengan dia dan bersama dengan ibu tu. Waktu tu boleh. Walaupun ibu tu kahwin lain, tapi hak penjagaan anak tu masih ada. Tu keadaan pertama. Keadaan kedua, bapa tiri kepada anak tu merupakan kaum keluarga yang mempunyai hak penjagaan ke atas anak tu. Bapa tiri tu pun dia kita kira orang kata orang dekat lah dengan budak tu. Maknanya sebab nanti kita tak baca kot. Untuk kali ni kita tak baca lah. Maknanya dia ada turutan dia. Maknanya kalau selepas ibu siapa nenek, lepas nenek siapa dia. Jadi dia turutan siapa yang berhak memelihara anak. Maknanya ada orang-orang yang dia ada hak penjagaan ke atas anak jika orang yang atas daripada dia tu tak ada. Okey. Jadi katalah ibu ni dia kahwin dengan orang yang ada hak penjagaan ke atas budak tu. Walaupun tak sampai pada tempat dia lagi, tapi dalam jalur tu yang mempunyai hak penjagaan tu dia ada. Okey. Jadi kalau dia kahwin dengan orang macam tu, orang yang ada hak penjagaan ke atas budak tu, dan dia bersetuju anak tu duduk sekali dengan dia, nak jaga anak tersebut, duduk sekali dengan dia dan nak jaga anak tersebut, maka pada ketika tu tak gugur penjagaan anak ke atas ke atas si ibu. Jadi ibu tu masih dapat hak penjagaan anak. Tu habis. Dan sebahagian kitab dia ada tambah lagi satu syarat lagi, iaitu si ibu tu ataupun orang yang nak memelihara anak tu dia tidak ada penyakit kronik. Dia tidak ada penyakit kronik. Jadi nak tengok sikit ibarat. Habis dah. Nak sikit ibarat ni ya, kritikan ibarat ni. Dia kata yang syarat yang ketujuh, al-khulu min khuluwi umil mumayyiz min zaujin laisa min maharimi tifli. Okey. Maksud maharim tifil ni iaitu orang yang ada hak, tulis garis itu laisa min maksud maharim at-tifli, garis kat situ, al-muradu bihi man lahu haqqun fil hadanah. Garis itu maharim tifil tu maksud dia orang yang ada hak pada orang yang ada ataupun mempunyai hak pada menjaga anak tu. Itu maksud dengan maharim at-tifil. Kenapa kita kata maksud dia macam tu? Sebab kalau kita tengok contoh yang dia bagi, tamsil yang dia bagi, kita tengok kat depan, fa innaka had syakhsan min maharimihi.
maka jika si ibu dia berkahwin dengan seorang daripada mahram si anak, lepas tu dia bagi contoh, ka'ammit tifli, seperti pakcik bagi budak tu. Pakcik bagi budak tu siapa dia? Adik-beradik ayah dia. Pakcik bagi budak tu adik-beradik ayah dia. Contohnya apa ni? Faham kan? Boleh nampak situ? Oh, buka enggak? Nampak ah? Okey. Ka'ammit tifli. Hak tak nampak bagi tahu. Kalau senyap tu kira nampak kot. Okey. Senyap tu. Okey. Ka'ammit tifli. Au ibni ammihi. Kalau ammit tifli ni tak, apa dia? Share screen. Macam mana tu? Share screen macam mana? Bahan tak ada. Hak nak tulis tadi tu ada hak tu lah. Yang nak bagi tu. Dah nak, kalau tak nampak nak bagi contoh lah. Dah nampak tak payah. Nak contoh ammit tifli tu lah. Jadi kalau dah jelas, teruskan je. Baik. Ka'ammit tifli, seperti apa ni, pakcik bagi budak tu. Maknanya apa ni, si ibu bagi budak ni kahwin dengan adik ataupun abang bagi bekas suami dia tu lah. Au ibni ammihi, ataupun anak bagi pakcik dia, pakcik budak tu. Okay, anak bagi pakcik budak ni kita nak sebut apa kat sini? Anak bagi pakcik atau anak bagi pak saudara budak tu. Pak saudara budak tu anak dia. Sama cuma pusing ibarat Nampak? Ibni ammihi. Ni sepupu dia. Ibni ammihi ni sepupu budak tu. Sepupu budak tu. Jadi sepupu budak ni mahram tak dengan budak ni? Sepupu bukan mahram. Mereka boleh kahwin. Tapi tadi syarah kata laisa min maharimihi. Kalau si ibu tu kahwin dengan seorang lelaki yang bukan daripada mahram budak. Lepas tu dia bagi contoh yang ada mahram budak. Ya, contoh yang bukan contoh yang bukan mahram budak. Tapi hak penjagaan anak tak gugur. Tadi dia kata khulu ummil mumayyiz min zaujin laisa min maharimihi. Zauj tu bukan daripada mahram budak. Maknanya kalau dia kahwin dengan mahram budak, tak gugur hak penjagaan anak. Lepas tu dia bagi contoh si ibu kahwin dengan mahram budak. Padam dah.
Itu keluar. Nampak situ kan? Iskal dia. Sebab tu kita cakap maksud maharim tifil tu maksud dia man lahu haqqun fil hadanah. Sebab tu kata muhasyi bawah tu fa inna kahat syakhsan min maharimihi sawabuhu an yaqul badala qawlihi min maharimihi lahu haqqun fil hadanah. Yang betulnya dia tukarlah badal perkataan, gantikan perkataan min maharimihi itu gantikan dengan lahu haqqun fil hadanah. Li annal madara apa tu? Ala kaunihi lahu haqqun fil hadanah wa in lam yakun min maharimihi bidalili tamsilihi. Dengan dalil contoh yang dia bagi. Sebab contoh yang dia bagi sepupu. Sepupu tu bukan mahram dengan budak. Tapi walaupun sepupu tu bukan mahram dengan budak, tapi dia punya hak penjagaan anak tetap tak jatuh. Sedangkan kalau kita faham daripada apa yang mafhum daripada perkataan dia laisa min mahari tifli, dah jatuhlah dia punya hak penjagaan anak, tapi tak jatuh. Jadi tempat berpusing hukum tu tengok dia kahwin dengan orang yang ada hak penjagaan anak ke kat atas budak tu ataupun tidak. Jadi kalau dia berkahwin dengan orang yang ada hak menjaga anak tersebut dan lelaki itu setuju untuk jaga anak tu juga, kan, dia setuju untuk anak tu duduk dengan dia, maka waktu tu hak penjaga anak tu tak jatuh. Au ibni akhi, au ibni akhihi, ibni akhi tifil. Ni pun iskal juga. Ibni akhi tifil ni siapa? Ana baca tadi termenung seorang-seorang. Cuba tak payah tengok hasyiah. Bila baca ni jadi agak pelik. Macam mana boleh kahwin dengan anak ibnu akhihi, anak bagi saudara budak tersebut. Anak bagi saudara budak tersebut. Siapa dia ni? Anak bagi saudara budak tersebut. Dia dengan mak tu, dengan tu, macam mana status dia? Macam mana status dia, Latif? Sebab apa? Jadi sebab ibnu akhi, domain tu domain tifil budak, iaitu anak bagi saudara budak. Jadi budak tu ada saudara anak dia. Budak tu ada saudara dia, anak dia hantar, ada mak hantar kan. Jadi hantar ada saudara, abang ke, adik ke. Lepas tu anak depa tu, dia dengan anak tu dengan mak hantar apa status dia? Anak saudara. Dah hantar ada abang ataupun ada adik. Anak abang hantar dengan anak adik hantar tu status dia dengan mak hantar. Cucu dengan tok lah. Cucu dengan tok lah. Sebab tu duk baca tu, kahwin dengan ni. Tu jadi iskal. Jadi taklah tadi baca tu tak tengok hasyiah lagi, tapi duk pelik dah lah. Jadi baca tengok hasyiah memang dia kata ada iskal kat situ. Wastushkila dan buat ni lah dibilang iskal. Wastushkila tazawujuha bi bani akhi tifl bi annahu in kana ibnu akhi asyaqiq aw li ummihi fa huwa ibnu ibniha fatakunu ummu tifli jaddatahu fa kaifa tatazawwaju bihi.
Tapi dia jawab balik lah. Dia jawab tu jadi panjang sampai bawah tu. Dia tanggung atas majaz apa semua. Apa ni, dia tanggung atas apa ni, Tifil al-majaziyah. Bukan Tifil yang betul. Bukan ibu hak sebenar lah. Itu boleh tengok dalam tu. Cuma nak bagi tahunya, baca tadi tak tengok Aisyah lagi. Ada iskal kat situ, macam mana boleh dia kahwin, cucu kahwin dengan dia punya nenek dia. Sebab Ibnu Akhi Tifil tu cucu dia. Itu iskal dia lah. Lepas tu boleh tengok dalam tu. Boleh baca sampai bawah tu. Habis. Lepas tu sambung lagi sikit ya, tak ada apa dah. Wa radiya kullun minhuma bil mumayyiz. Jadi dia kahwin dengan orang yang kalau dia berkahwin dengan orang yang ada hak ke atas penjagaan anak tu, dan kedua-duanya daripada mereka tu dan reda tiap-tiap daripada mereka tu dengan budak tu, mumayyiz tu, maka fala taskut hadanatuha bizalika, maka tak gugur hak penjagaan anak ibu tersebut dengan sebab dia berkahwin tu. Maknanya waradiya kullun minhum tu kullun min ammi tifli wa bani ammihi wa bani akhihi. Maknanya suami itulah. Isteri itu perempuan tu kahwin dengan suami baru, dan suami baru tu reda. Budak tu duduk dengan dia. Sama ada suami baru tu ammu tifli ataupun ibnu ammihi atau ibni akhi. Jadi kalau dia reda duduk dengan dia, maka waktu tu hadanah ibu tadi tak gugur. Fa in ikhtalla syartun minha ay asab'ah fil saqatat hadanatuha kama taqaddama syarhuhu mufassala. Maka jika kita kata ikhtalla, maknanya apa dia? Kata rosaklah satu syarat daripadanya daripada 7 tadi pada diri si ibu. Maknanya tak ada salah satu syarat daripada 7 syarat ni, maka gugurlah hak penjagaan anak bagi diri dia, seperti mana telah lalu syarahnya secara tafsil. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, selesai bab munakahat. Jadi insya-Allah ada rezeki kita mula dengan bab muamalat. Subhanakallah bihamdi syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.